أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Saya nak Fakri tapi Fakri selalu masuk lambat. So tak ada opportunity pula nak suruh Fakri baca doa kan. So siapa yang dululah kan. Okay, so kita nak sambung. Okay, ini adalah bab last tau. Saya macam tak sabar dah ni. Nak habiskan bab ni. Lepas tu kita nak masuk bab baru. Bab baru yang bab 3 tu saya rasa budak pertanian terror lah. Sebabnya tajuk tu adalah tajuk yang dia banyak macam nutrisi untuk tumbuhan. So basically saya rasa budak pertanian terror lah tajuk tu. Korang mesti dah belajar kan apakah nutrien-nutrien untuk tumbuhan kan? Dah belajar ke belum? Adalah Maksudnya, sikit. Adalah sikit. Sebaik korang mengaku korang dah belajar. Kalau korang tak mengaku, korang tak belajar, saya bagi tahu cikgu. Cikgu siapa? Cikgu Farizan tau. Okay. Now, so bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kita nak ulang balik. Okay, ulang sikit. Hari tu kita dah cerita mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. So apakah faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis? Can you remember apakah faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis? Suhu. Keamatan cahaya. Yes, keamatan cahaya, suhu. Sekejap ya. Fakru jawab kepekatan karbon. Oh, dia jawab kat message eh? Sekejap. Ah. Okay. Bagusnya. Okay. Alright, so kita ada kepekatan karbon dioksida and then kita ada suhu, kita ada keamatan cahaya. So basically kalaulah keamatan cahaya. Okay, kalau kepekatan gas karbon dioksida meningkat, kita nak kata kadar fotosintesis juga meningkat. So basically ini semua akan meningkatkan kadar fotosintesis. So fotosintesis akan meningkat. So kita nak cakap kat sini, okay, kita refresh balik. Apakah kaitan karbon dioksida dengan fotosintesis? Kenapa kalau kita kata dekat sini bila kepekatan gas karbon dioksida ni meningkat, bila kita kata kepekatan gas karbon dioksida, kadar fotosintesis juga meningkat. Apakah kaitan antara karbon dioksida dengan proses fotosintesis? Kenapa? Kalaulah kepekatan gas karbon dioksida ni meningkat, kadar fotosintesis juga meningkat. Kenapa? Kenapa itu? Kenapa? Apa kaitan? Gas karbon dioksida ni, awak ingat tak? Proses fotosintesis dia terlibat, saya refresh balik. Proses fotosintesis, okay, fotosintesis kita boleh pecahkan kepada dua fasa, dua peringkat. Satu adalah tindak balas cahaya, satu lagi adalah tindak balas gelap. So awak ingat tak proses fotosintesis ni apakah dia punya bahan mentah untuk proses fotosintesis? Apakah bahan mentah untuk proses fotosintesis? Apakah bahan mentah untuk proses fotosintesis? Woi, apakah bahan mentah? Fotosintesis dia perlukan apa? Air. Air. Ya Allah, lumaunya sedih saya dengar. Okey, sayu je lagi. Lagi? Karbon dioksida. Yes, dia perlukan gas karbon dioksida. Dan dihasilkan apa? Glukosa. Hai. Glukosa. Bila awak nak masuk awal Fakri? Saya nak awak baca doa. Sorry cikgu. Okay. Now, lepas tu kita ada oksigen. Dan plus dia akan hasilkan H2O, air. So kat sini awak nampak dekat sini, kan tadi kaitan dia tau. Proses fotosintesis ada dua, tindak balas cahaya dan juga tindak balas gelap. Kalau gas karbon dioksida ni kita gunakan dalam tindak balas cahaya ke atau tindak balas gelap? Gas karbon dioksida ni kita gunakan dalam tindak balas cahaya ke atau tindak balas gelap? Gelap. Yes, very good. So dalam tindak balas gelap. Thank you. Sekejap, siapa ni? Nur Ain Aziz. Okay. So kita nak kata kat sini kaitan dia kepekatan gas karbon dioksida ni meningkat, kadar fotosintesis meningkat apabila kepekatan
karbon dioksida meningkat kerana karbon dioksida digunakan bila? Karbon dioksida ni digunakan bila? Ha? Digunakan? Jawab. Digunakan dalam tindak balas. Yes, terima kasih Fatul Gelar. Razi. Okey. Korang, lemau ni korang nak tidur balik ke atau apa ni? Digunakan dalam tindak balas. Gelap. So kita nak cakap macam tu je. So kita nak kata macam ni. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis ada 3. Betul. Kita ada suhu. Kita ada kepekatan gas karbon dioksida. Kita ada suhu. Kita ada keamatan cahaya. Which is true. Tapi awak kena belajar. Dalam sains ni, dalam awak ambil sains ni, awak kena rajin tanya kenapa. For certain people, pertanyaan kenapa tu is very annoying. Cuba bayangkan budak 5 tahun macam kalau anak saya asyik tanya kenapa kan. Mesti saya macam rasa aduh okey. Tapi masalahnya dia anak cikgu sains kan. So saya tak boleh nak buat apalah kan. So basically, kita orang sains memang macam tu. Kita tak boleh terima fakta tu just like that. You have to know the reason why. Basically macam ni lah, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis kita ada 3. Kepekatan gas karbon dioksida, kita ada suhu, kita ada keamatan cahaya. So why kepekatan gas karbon dioksida ni mempengaruhi fotosintesis? Sebab karbon dioksida ni adalah bahan mentah yang digunakan dalam tindak balas gelap. Now suhu sekarang. Apakah kaitan suhu ni dengan fotosintesis? Apakah kaitannya? Enzim. Yes, very Enzim. good. Dia ada kaitan dengan enzim. So senang kata suhu ni adalah saya tambah sikit tau. Yang ini tak ada dalam awak punya nota. Sebab suhu mempengaruhi tindak balas enzim. Okey, yang ni saya tambah sikit. Tindak balas enzim ni digunakan dalam tindak balas gelap. Okay, so suhu optimum. Tapi kalau suhu ni dia punya graf lain tau. Graf dia mesti macam ni. Yang tinggi ni kita panggil dia sebagai suhu apa ni? Ini kita panggil sebagai apa ni? Suhu? Optimum. Yes, suhu optimum. So kalau kat sini kita kata suhu ni adalah optimum. Macam ni tau, suhu optimum. Tindak balas maksimum. Awak tak boleh terbalik tau. Awak tak boleh cakap suhu maksimum, tindak balas optimum. Tak. Suhu adalah optimum adalah untuk suhu. So basically kita nak cakap macam ni kalau awak buat ayat, ini adalah kesilapan biasa tau. Tindak balas enzim adalah maksimum apabila suhu optimum. Saya risau kat awak sebab korang kan tak pernah ada ujian tau. So basically saya rasa korang faham. Tapi masalahnya in a term awak buat ayat nanti, saya takut awak sangkut buat ayat. So suhu optimum, enzim adalah maksimum. Okay, right. So sekarang kita tengok keamatan cahaya pula. Macam mana keamatan cahaya ni mempengaruhi kadar fotosintesis? Keamatan cahaya ni apa sebab? Kenapa keamatan cahaya ni mempengaruhi fotosintesis? Pintar anak ini. Okay. Okay. So, keamatan cahaya. Apa kaitan keamatan cahaya? Keamatan cahaya tu kita gunakan bila? Cahaya tu digunakan bila? Tindak balas cahaya ke atau tindak balas gelap? Which one? Tindak balas cahaya. Yes, very good. Tindak balas cahaya. Huda cakap untuk fotolisis air. Yes, very good. So basically kita nak kata di sini adalah warna apa lagi ni nak pakai. So kita kata kat sini keamatan cahaya ni dia ada kaitan sebab cahaya digunakan dalam tindak balas cahaya. Anak saya gaduh ni. Dalam tindak balas cahaya untuk proses fotolisis air. Aduh, hai. Siaplah korang. Ibu habis kelas, habislah korang. Okay, now. Right. So, tengok So, kita ulang lagi sekali. Kadar fotosintesis ada 3, which is kepekatan gas karbon dioksida, suhu dan keamatan cahaya. So basically kalau keluar periksa awak kena tahu sebab-sebab dia kenapa. So boleh tahu tak sekarang sebab-sebab dia kenapa?
Boleh tak? Boleh. Okay, now. So sekarang kita nak masuk titik pampasan. Compensation point. Okay, titik pampasan ni dia berlaku kalau macam ni tau. Kalau sekarang mendung, sekarang dah panas. Ada satu time katakanlah dia mendung macam nak hujan tapi tak hujan. Mendung je. Keamatan cahaya tu sederhana. Awak rasa kadar fotosintesis dia berlaku tak? Kalau dia mendung, cahaya dia tak ada dah gelap. Tapi keamatan cahaya dia sederhana. Awak rasa berlaku tak proses fotosintesis? Berlaku. Berlaku. Tapi kadar fotosintesisnya adalah rendah. So titik Rendah. pampasan ni, okay yang ni kan saya cuba ajar slow-slow tau. Titik pampasan ni apa? Titik pampasan ni adalah apabila keadaan proses fotosintesis, kadar proses fotosintesis sama dengan respirasi sel. Okay, macam ni. Awak kena ingat dalam daun ni sebenarnya dekat daun, awak jangan ingat dekat daun ni berlaku proses fotosintesis je. Di daun sebenarnya berlaku dua proses tau. Ia berlaku proses fotosintesis dan juga dia berlakunya proses respirasi. Saya ulang slow-slow tau. Di daun, sebab tu dekat daun kan hari tu kita ada cakap daun ni berlaku di pertukaran gas. Ni slow-slow je saya ajar. Kalau tak faham awak cakap tau. Saya tak boleh nak baca awak. Basically satu masalah kelas online ni, saya tak boleh tengok muka awak. Katakanlah kalau Adam tak menjawab pun kalau saya tengok muka Adam, saya boleh tahu muka Adam faham ke tak. Kalau muka budak-budak perempuan, saya boleh tahu muka korang blur dengan muka faham. So, tapi sekarang ni saya tak boleh nampak. Unless kalau korang buka kamera. Tapi korang tak nak on kamera kan. So saya rasa risau sikit lah. So kalau korang tak faham, korang bagi tahu, okay? Now, saya buat slow-slow. Now, dekat daun berlakunya dua proses. Satu adalah proses fotosintesis dan satu lagi adalah proses respirasi. Now, titik pampasan adalah satu keadaan apabila kadar fotosintesis, K ni kadar kadar fotosintesis adalah sama dengan kadar respirasi. Sebelum tu saya nak tanya, apakah fungsi respirasi? Kenapa semua benda hidup mesti berespirasi? Kenapa benda hidup mesti berespirasi? Apakah kepentingan respirasi? Apakah kepentingan proses respirasi? Yes, very good Huda, adalah untuk tenaga. So basically kepentingan proses respirasi adalah untuk tenaga. Kenapa tumbuhan perlukan tenaga? Apakah kepentingan tenaga? Apakah kepentingan tenaga? Kalau korang teka, kenapa tumbuhan perlukan tenaga? Tenaga tu digunakan untuk tumbuhan for what? Korang rasa korang tumbuhan, bayangkan korang semua pokok. Kenapa korang nak tenaga? Kenapa korang perlukan tenaga? Nak hidup. Yes, nak hidup. Apa membuktikan dia hidup? Apa bukti yang tumbuhan tu hidup? Apakah satu indikator? Yes, very good Huda, adalah untuk tumbesaran. So tenaga ni adalah satu digunakan adalah untuk tumbesaran. Okay, tumbesaran. Tumbesaran. Okay, saya tulis ni tumbesaran. So sekarang kita nak tengok apa orang kata kesannya apabila kadar fotosintesis ni adalah sama dengan kadar respirasi. Okay, so kita nak buat macam ni. So kita nak cakap proses fotosintesis ni adalah proses menghasilkan, okay, apakah hasil dalam proses fotosintesis? Apakah hasil dalam proses fotosintesis? Glukosa. Yes, very good. So hasilnya, kalaulah awak tengok di sini, hasilnya adalah glukosa. So kita nak kata macam ni tau. Tumbuhan berfotosintesis kan bahasa dia dulu masa awak mendengar rendah, ada orang kata, cikgu awak ajar, fotosintesis adalah proses tumbuhan buat makanan sendiri. Basically tumbuhan tu tak payah pergi kedai, tak payah masak, tak payah apa. Badan dia sendiri boleh menghasilkan tenaga. So tumbuhan akan menghasilkan glukosa. Dan glukosa inilah yang akan digunakan dalam proses respirasi untuk tumbesaran. Okay, now katakanlah nak bayangkan macam ni paling mudah. Proses fotosintesis tu dia hasilkan glukosa. Katakanlah glukosa dia dihasilkan adalah 2 molekul. Bayangkan tahu 2 molekul. Tak ada lebih pun. Katakanlah 2 molekul glukosa ni nanti akan digunakan, dua-duanya akan digunakan untuk proses respirasi. Dalam proses respirasi, molekul glukosa ni akan digunakan untuk menghasilkan tenaga. Macam Adam tadi cakap,
tenaga digunakan untuk hidup. So sekarang kita nak cakap proses penghasilan glukosa ni, dalam proses titik pampasan ni tak ada glukosa berlebihan. Okey, tiada glukosa ni, senang cakap tiada glukosa lebih dihasilkan. So senang kata macam ni, glukosa tu dihasilkan, glukosa tu akan digunakan sebagai tenaga. Dan tenaga tu digunakan untuk proses respirasi. Senang kata, tumbuhan tu tak ada tenaga lebih. Saya ulang slow-slow tau. Proses fotosintesis akan menghasilkan glukosa. Dan glukosa ini yang akan digunakan dalam proses respirasi. Okey, disebabkan keamatan cahaya adalah kurang, glukosa yang dihasilkan tu adalah cukup-cukup. Okey, cukup-cukup untuk tumbuhan tu hidup. So senang kata glukosa tu akan digunakan dalam proses respirasi dan proses respirasi ni akan menghasilkan, apakah hasil proses respirasi? Gas apakah yang terhasil dalam proses, apakah yang terhasil daripada proses respirasi? Karbon dioksida. Yes, karbon dioksida. So, karbon dioksida ni akan digunakan dalam proses fotosintesis. Senang kata macam ni tau. Cerita dia cycle, berputar, tak ada yang lebih. Karbon dioksida yang dihasilkan daripada proses respirasi ni, okey, karbon dioksida yang dihasilkan daripada proses respirasi akan digunakan dalam proses fotosintesis. Kemudian fotosintesis akan menghasilkan glukosa. Kemudian glukosa ni akan digunakan dalam proses respirasi. Cycle ni tak ada bagi gula lebih. Maksudnya tiada glukosa lebih dihasilkan. Bila tiada glukosa lebih dihasilkan, okey, tenaga tu digunakan macam Adam cakap tadi hanya untuk hidup. Macam kita nak bayangkan macam orang ke Afrika. Macam orang yang ke Buluh. Yang kurang makan. So kita nak bayangkan tenaga yang dia makan tu, dia makan sikit sangat. Tenaga yang digunakan hanya untuk hidup je. Nak bagi jantung dia berdegup je. Untuk survive je. Tapi tak ada tenaga lebih untuk katakanlah kanak-kanak yang ke Afrika yang kebuluran tu untuk dia tumbuh besaran. So sama juga dalam keadaan ni. Titik pampasan adalah satu keadaan apabila kadar fotosintesis dan kadar respirasi adalah sama. So apakah kesan jika titik pampasan ni berlaku pada jangka masa yang lama? Katakanlah proses ni berlaku dalam masa sebulan. What will happen to the plant? Apakah kesan? What is the effect for the plant? Jika titik pampasan ini berlaku pada jangka masa yang lama, apakah jadi pada tumbuhan tu? Tumbuhan tu mati tak? Tak. Tak. Tapi? Betul, tumbuhan tu tak mati. Tapi tumbuhan tu mengalami pembesaran tak? Cathode. Yes, very good. Bahasa paling mudahnya, tumbuhan tu tak mati. Tapi tumbuhan tu cathode. Kenapa cathode? Kenapa dia cathode, Ma? Kenapa dia cathode, Ma? Kenapa dia cathode? Kenapa dia cathode? Tak ada tenaga. Yes. Besar. Sebab dia tak ada tenaga lebih. Dia tak ada glukosa Tak cukup lebih. tenaga untuk pembesaran. Yes, very good. Dia tak cukup tenaga untuk pembesaran. Tenaga dia hanya untuk dia hidup je. Bagi dia survive je macam nyawa-nyawa ikan. So dia ada gula lebih. Dia ada tenaga. Tapi tenaga tu hanya nak bagi dia hidup je. So dia perlukan lebih banyak tenaga. Okay. So kita tengok graf. Graf. So saya bagi awak dua color. Mana satukah yang lebih bagus? Yang bahagian atas ni, bahagian atas warna hijau ni, yang bahagian atas warna hijau ini adalah satu keadaan apabila kadar fotosintesisnya adalah tinggi. Yang sini warna hijau, kadar fotosintesisnya adalah tinggi berbanding kadar respirasi. Bawah ni pula adalah warna merah ni, saya buat warna merah pula, merah. Warna merah ni adalah satu keadaan apabila kadar respirasinya, kita nak cakap kat sini, kadar respirasinya adalah lebih tinggi berbanding kadar fotosintesis. Kalaulah ikut awak suka graf yang warna merah ke awak suka graf yang warna hijau? Which one yang baik? Kalau awak tumbuhan, awak nak yang mana satu? Kadar fotosintesis tu tinggi ataupun kadar respirasi yang tinggi? Which one is better for the plant?
Delay? Delay ke? Saya delay ke? Is it? Tak, tak. Tak. Tak, Okay, Amar. okay. Amar, okay. So, kalau lah awak jadi tumbuhan, awak nak mana? Okay, saya bagi awak satu hint. Kalau kadar fotosintesis ni meningkat, kita nak cakap kat sini, kalau kadar fotosintesis meningkat, dekat sini glukosa banyak. Sebab fotosintesis menghasilkan glukosa. Ni glukosa dia banyak tau. Tetapi, kalaulah dia dekat bawah ni, kadar respirasi dia sikit, glukosa dia sikit. Saya fokus kat glukosa je. Kenapa glukosa ni penting sangat tadi saya cakap? Kenapa saya pentingkan glukosa? Kenapa saya asyik cerita pasal glukosa? Kenapa saya fikir pasal glukosa? Yes, very good Fakrul Razi. Sebab glukosa ni adalah sumber tenaga. So kita nak tenaga lebih. So dia adalah sumber tenaga. So kalau kat sini glukosa rendah, kita nak cakap nanti tenaga pun sikit. Bila glukosa sikit, tenaga pun sikit. Kalau glukosa banyak, glukosa banyak, kita nak cakap, Kalau glukosa banyak, kalau glukosa banyak, kita nak kata tenaga banyak. Bila tenaga ni banyak, maksudnya lebih banyak ada tenaga berlebihan. So, tenaga berlebihan ini yang akan digunakan untuk besaran tumbuhan. Okey, so saya ulang lagi sekali. Allah. Sekejap, saya nak ni anak saya kejap Farin, Uzma, what happened? Are you fighting? Okay. Don't fight. Clean up. Kemas bilik awak. Fighting. Yang ada kelas. Baru balik. Lepas tu ada kelas. Emil naik atas dulu. Off TV. Okay. Dah. Alhamdulillah. Okay, dah bertenang. Okay, sambung. Okay, apa tadi saya cakap? Apa saya cakap? Saya dah lupa ni. Apa saya cakap? Tutup TV. Tenaga tinggi. Fighting. Okay, now so tenaga tinggi. So kalau lah awak jadi tumbuhan, mana satu awak suka? Awak suka apabila kadar fotosintesis tinggi ke atau kadar respirasi tinggi? Mana satu lebih elok? Fotosintesis, yes, very good Fakrul. Sebab kenapa kadar fotosintesis ni kita nak tinggi? Sebab dia ada banyak glukosa. Kalau yang ini kan, kalau kadar respirasi ni tinggi berbanding kadar fotosintesis ni macam ni tau. Contohnya macam ni, kadar respirasi, apakah yang dimaksudkan respirasi? Respirasi adalah proses glukosa akan dioksida oleh oksigen menghasilkan tenaga. Tapi masalahnya kalaulah fotosintesis sikit, macam mana glukosa nak hasil? Maksudnya macam ni, kalau glukosa ni rendah, so tak adalah glukosa yang boleh digunakan dalam proses respirasi. So senang kata, proses respirasi ni sangat bergantung kepada fotosintesis. Sebab fotosintesis ni yang hasilkan glukosa. Kalau proses fotosintesis tu sikit, macam mana nak ada glukosa yang digunakan dalam proses respirasi? Can you understand? Okay. Yes. Okay. So saya nak minta seorang terang balik. Okay. Saya nak minta. Fakrul faham kan? Terangkan. Okay. Fakrul. Kenapa Fakrul rasa, kenapalah saya cakap kadar fotosintesis tu tinggi. Kenapa kadar fotosintesis tinggi adalah lebih baik daripada kadar respirasi tinggi? Kenapa kadar fotosintesis lebih tinggi berbanding kadar respirasi adalah baik? Kenapa? Habis. Janganlah macam tu. So, yes, very good. Sebab bila kadar fotosintesis tu tinggi, dia hasilkan banyak glukosa. Bila dia hasilkan banyak glukosa, banyaklah tenaga. Bila ada banyak tenaga, ada tenaga berlebihan yang digunakan untuk tumbesaran. Okay, very good. Awak janganlah takut dengan saya. Saya garang ke? Masalahnya saya tak ada kat depan awak. Saya nak marah pun tak boleh.
Faham tak? Saya boleh marah dalam hati je. So saya tak boleh marah awak. So frustnya sebab saya tak boleh marah. So kalau saya marah pun marah tak sampai. Tak marah tak sampai tu tak best. So saya malas nak marah. Okay. Right. Sabar. Yelah sabar tenang kuasa. Tunggulah bulan 4. Tunggulah Amar bulan 4. Kita tengoklah nanti. Okay now. So kita tengok. Tadi titik pampasan. Okay, kesimpulannya. Apakah itu titik pampasan? Titik pampasan ni adalah apabila aras keamatan cahaya tu sebenarnya tak cukup tinggi. Aras keamatan ialah aras keamatan cahaya apabila kadar penghasilan karbon dioksida dan dalam karbon dioksida dalam respirasi adalah sama dengan kadar penggunaan karbon dioksida dan fotosintesis. Okey, ni tak best. So awak just ingat je. Jadi titik pampasan adalah apabila kadar fotosintesis. Ini je lah awak ingat ni. Bahasa tu tadi susah lah nak faham. Saya takut awak nanti pening. So awak just ingat. Ini. Titik pampasan adalah satu keadaan apabila apabila kadar fotosintesis dan kadar respirasi adalah sama. Awak ambil term yang warna merah ni. So titik pampasan ni kalau saya bagi hint lagi sikit. Titik pampasan ni berlaku pada keamatan cahaya tu tinggi ke atau rendah? Yes, very good. Adalah rendah. Apa benda Amar tu? Hafal Okay skrip. now. Tak tahu saya. Okay now. So itu yang kita kata dia adalah sebagai titik pampasan. So, okay soalan. Oh alamak saya tertunjuk lah. Alamak cepatlah tutup skrin. Okay yes. Selain tenaga digunakan untuk pembesaran, okay, apakah membuktikan pada tumbuhan pembesaran telah berlaku? Tadi kan kita kata ada tenaga lebih tu dia gunakan untuk pembesaran. So apakah membuktikan yang pembesaran tu telah berlaku? Tumbuhan tu akan membina apa? Tumbuhan tu akan menghasilkan apa? Bunga. Yes, very good. Bunga lagi. Lepas bunga jadi apa? Wah. Wah. Yes, lepas bunga dia akan jadi buah. Selain daripada tu ada lain tak? Bunga, buah. Umbisi. Umbisi dan juga benih. Sekejap Ada ulat. Benih Ada ulat. Ada lag? Ulat. Ulat belah. Okay. Now, so senang kata, macam mana kita nak tahu tumbuh-sarang telah berlaku? Tumbuh-sarang telah berlaku ni bila pokok tu start boleh hasilkan buah. So, tapi awak ingat, buah tu dia akan start dulu dengan bunga. Lepas bunga barulah buah. Tetapi untuk tumbuhan tak suka buah. Tumbuhan sayang kat siapa? Kalau lah awak tumbuhan, awak sayang siapa? Akar. Akar, okey. Katakanlah Adam sayang akar. Ada tak budak lain? Sayang, yes, very good Fakrul. Sayang biji benih. Kenapa sayang biji benih? Kenapa sayang biji benih? Kenapa sayang biji benih? Sebab biji benih tu keturunan dia. Yes, biji benih tu kita nak kata anak dia. Yes, so biji benih tu bahasa paling mudah. Anak dia, siapa tak sayang anak? So biji benih ni kalau untuk tumbuhan, benih tu, biji benih tu anak dia. So of course sayang. Of course dia sayang. Itulah yang nak meneruskan legasi dia punya keturunan dia. So far can you understand? Boleh tak faham? Okay. Boleh. 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 Okay. Kalaulah boleh. So, kita nak tengok kat sini. Okay. So, saya baca dalam buku nota awak tahun ni. Keamatan cahaya dan titik pampasan. Keamatan cahaya meningkat pada waktu siang. Kadar fotosintesisnya adalah lebih cepat berbanding kadar respirasi. So, ini adalah statement ni korang faham kan? Can you understand this statement number one? Do you understand? Apabila keamatan cahaya tinggi, kadar fotosintesis meningkat. Ni tak ada masalah kan? Okay, pada takat ini, karbon dioksida akan diserap daripada atmosfera melalui stoma. Okey, ni tak ada masalah. Menampung kadar penggunaan tak ada masalah. So, kadar penggunaan glukosa. So, statement ni dia kata macam ni. Apabila keamatan cahaya meningkat, bayangkan ini matahari. Okey, kadar fotosintesis juga meningkat. Apabila kadar fotosintesis meningkat, dia akan menghasilkan glukosa. So, glukosa ni dihasilkan akan digunakan dalam proses respirasi. Tetapi ada glukosa berlebihan yang akan digunakan, yang akan disimpan dalam bentuk kanji. Okey, so kesimpulannya, kadar fotosintesis mesti lebih tinggi berbanding kadar respirasi.
Kenapa? Sebab bila ada kadar fotosintesis ni tinggi, kita kata ada glukosa lebih. So bila ada glukosa lebih, ada tenaga lebih, so tenaga tu akan digunakan untuk menghasilkan bunga, biji benih dan juga buah. So kesimpulannya, akhirnya, apakah yang awak dapat buat kesimpulan dia? Kadar mana yang lebih tinggi? Selain Fakhrul Razi. Yes, Fakhrul Razi lagi. Kadar fotosintesis adalah lebih tinggi berbanding kadar respirasi. Kenapa kadar fotosintesis perlu tinggi berbanding kadar respirasi? Fakhrul pilih seorang, Fakhrul. Awak yang pilih. Awak nak siapa jawab soalan tu? Fakhrul pilih. Kenapa kita kata kadar fotosintesis mesti perlu lebih tinggi berbanding kadar respirasi? Radi, where are you, Radi? Radi! Jawab Adi. Razi. Radi, yes, very good. Sebab digunakan untuk tumbesaran. So macam mana kita nak tahu tumbesaran telah berlaku? Radi, pilih seorang. Razi. Tak. Radi, pilih seorang. Amar. Okey, Amar. So macam mana Amar nak tahu tumbesaran tu telah berlaku? Macam mana kita nak tahu apakah yang membuktikan tumbesaran telah berlaku? So, Pokoknya membesar. pokok dia membesar dan satu lagi pokok tu buat apa? Dia hasilkan apa pokok tu? Pokok tu hasilkan apa? Biji benih. Yes, biji benih, bunga dan juga buah. Yes, very good. Okay, now marilah kita jawab soalan. Soalan ni tajuk ni kacang ke? Alhamdulillah kita habis dah tajuk ni. Subhanallah, terharunya saya. Rasa macam nak nangis je. Now, awak punya tajuk bukan awak je tau yang struggle. Seorang cikgu pun struggle nak tajuk ni. Okay, apakah masuk titik pampasan? What can you understand? Kesimpulannya, apakah yang dimasukkan sebagai titik pampasan? Merdeka. Belum. Jawab dulu soalan weh. Apa tu Isyirah? Isyirah jawab ke? Yes. Ya, kita nak cakap adalah kadar fotosintesis adalah sama dengan kadar respirasi. Itu adalah jawapan nombor 1. So jawapan nombor 1, titik pampasan paling senang. Kadar fotosintesis adalah sama dengan kadar respirasi. Okay. Now, soalan nombor 2. Wow, takutnya ni. Titik pampasan. My God. The question is quite tricky. Saya cuba fahamkan untuk awak. Titik pampasan bagi pokok pakis yang tumbuh di lantai tropika berlaku pada pukul 10 pagi. Okay. Kita nak kata dekat sini pokok pakis ni kat lantai. Lantai ni Allah nak lukis. Okay. Awak bayangkan saya lukis. Ini pakis. Bayangkan. Pakailah pakis. Yang besar ni pokok besar. Okay. Yang sini, yang dekat lantai ni, dia punya titik pampasannya pukul 10. Titik pampasannya pukul 10. Pada pendapat anda, pokok yang besar ni, titik pampasannya pukul berapa? Lagi cepat ke lagi lambat? Lagi cepat. Lagi cepat. Kenapa dia lagi cepat? Sebab Cepat. Kenapa dia lagi cepat? Sebab dia lagi Dia tinggi. terima cahaya matahari lebih awal. Ya Allah pandainya sebab dia terima cahaya matahari lebih awal. So basically soalan nombor 2. Amal ni bagus lah. Okay. Now 9.5. Okay. So katakanlah lebih kurang 9.5. Kenapa? Lagi satu je. Berapakah pokok ara mencapai titik pampasan? Pada pendapat anda, pada pukul berapakah pokok ara yang tumbuh tinggi di hutan sama mendapat titik pampasan rendah? Sebab tadi lagi sekali Amang, saya suka jawapan awak Amang. Sebab dia terima cahaya matahari lebih awal. Ya, kerana pokok ara adalah tinggi. So bila dia tinggi, pokok ara terima cahaya matahari lebih awal. Oi, Ayu ni. Nasib baik dia sampai. Kalau tiba-tiba nak habis dah. Okay, right. Okay. Macam nak padam ni. Subhanallah walhamdulillah. Okay, now soalan nombor 3. Okay, pada titik pampasan, kadar fotosintesis dan kadar respirasi adalah sama. Nyatakan kesannya. Jika penghasilan glukosa oleh tumbuhan dengan pembebasan
kesannya terhadap penghasilan glukosa dengan pembebasan gas karbon dioksida? Ada tak pembebasan gas karbon dioksida di atmosfera? Ada. Are you sure ada? Terhalang. Ya, very good Pak Amar. Okay, so kita nak kata macam ni. Pada titik pampasan, saya nak bayangkan macam ni. Tiada glukosa berlebihan, tiada pembebasan gas karbon dioksida di udara. Jawapan dia macam ni tau. Penghasilan glukosa oleh tumbuhan, maksudnya tiada penghasilan glukosa berlebihan. Saya nak bayangkan macam ni. Karbon dioksida, ini fotosintesis, akan menghasilkan, fotosintesis, ni foto. Dia akan menghasilkan karbon dioksida plus H2O dan dia akan menghasilkan glukosa. Dia hasilkan glukosa dan juga oksigen. Awak perasan tak? Oksigen dengan glukosa ni akan digunakan untuk proses respirasi. Yang ni, dia akan guna ni proses fotosintesis akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen kan? Glukosa dengan oksigen ni akan digunakan balik dalam respirasi untuk menghasilkan karbon dioksida. So pusing-pusing dia macam tu je. Okay. So penghasilan glukosa oleh tumbuhan. Ada tak penghasilan glukosa berlebihan oleh tumbuhan? Ada tak penghasilan glukosa berlebihan? Tak ada. Tak ada. Yes, so kat sini jawapannya tiada penghasilan glukosa berlebihan. Okey, pembebasan oksigen di atmosfera. Ada tak berlakunya pembebasan oksigen di atmosfera? Ada tak? Ada tak? Tak kot. Oksigen tak. Kenapa tak? Very good, Pak Fakri. Tak, tiada. Kerana oksigen tu kita gunakan untuk apa? Untuk Kerana oksigen? Digunakan untuk proses respirasi. Yes, very good. Kerana oksigen tu digunakan dalam proses respirasi. So senang kata, dia punya kadar penghasilan dia, kadar bersih dia adalah kosong. Senang kata, proses fotosintesis hasilkan glukosa dan juga oksigen. Tetapi glukosa dan oksigen ni akan terus digunakan dalam proses respirasi untuk menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Kemudian karbon dioksida dan juga air ni nanti dia akan pusing balik, dihasilkan glukosa dengan oksigen. And then dia pusing balik untuk proses respirasi. Dekat sini, tenaga bersih dia, jumlah bersih dia adalah sifar, kosong. Tak ada apa-apa. Boleh faham tak? Can you understand? Boleh faham tak? Sikit. Okay, very good. Saya suka jawapan tu sikit. So, disebabkan sikit, kita buat latihan. Sekejap Saya cuba buat latihan. Sabar. Stop sharing kejap Stop sharing. Saya cari latihan sekejap. Awak tunggu saya sekejap. Ini adalah latihan ni. Saya bagi awak latihan adalah daripada ni tau. Okay. Latihan ni adalah soalan SPM. Lepas tu, awak buka sekolah nanti, pengetua cakap dalam masa seminggu, korang kena buat ujian tau. Sebabnya, pengetua cakap sebabnya awak ni, nak cakap macam mana? Nak tahu korang kat rumah baca buku ke tak? Faham. Banyak. Faham? susah tak je ujian. Habis. Tak tahu. Tapi dia kata pengetua cakap on certain subjek je. Dia tak bagi semua kot. Saya rasa yang teras-teras tu wajib lah. Subjek. Habis. Maybe maths. Macam menulis. Korang dah lama tak buat karangan. Buat tak karangan? Pesang. Ada tak buat karangan? Korang saya takut lama buka sekolah tiba-tiba tangan korang menggigil sebab dah lama tak tulis panjang. Korang kertas 3 sejarah pun tak pernah test lagi kan? Enggak. Oh, Tak ada dia kerja khusus. Kita 3 tak ada. kertas 3 sejarah tu lah. Korang kena praktis masa tangan kau tak. Sebab 3 jam. Saya tak tahu korang tulis apa dalam masa 3 jam tu. So good luck lah korang. Format baru tak ada kot. Kepisangan. Tak sama je format dia.
Rasanya lah, rasanya. Okay, amboi. Husnuzan betul Kita orang tak siapa? adil kan kita tiga. Tak adil lah Iya cikgu. ke? Betul? Kita orang tak ada tadi ke? Tak adil, tak Wah, adil. ya ke? Cikgu sejarah cakap? Uh-uh. Wow, oh untung lah. Wow. Okay, Nam. Kita tak faham. Right, so mari kita jawab soalan ni. Okay, soalan nombor 1. Okay, kita pilih. Okay, simpan dalam hati dulu. Okay, pernyataan manakah yang menerangkan mengapakah tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh dengan baik sekiranya ditanam berhampiran di kawasan industri? Jawapan pertama, kepekatan gas karbon dioksida terlalu rendah untuk proses fotosintesis berlaku. Kedua, kepekatan oksigen terlalu tinggi untuk proses fotosintesis berlaku. Ketiga, peningkatan suhu sekeliling akan memberi kesan ke atas kadar fotosintesis. Keempat, kehadiran asap, debu, jelaga mengurangkan keamatan cahaya dan akan memberi kesan ke atas kadar fotosintesis. Senang kata kat kawasan industri ada banyak apa? Ada banyak habuk kan? So apa kesan habuk-habuk ni semua dekat tumbuhan? So, dengar. Saya nak bagi siapa Sekejap. Siapa yang jarang kita sebut? Kita cuba. Okay. Zarfan teka? Jawapan bukan teka. Zarfan awak rasa untuk soalan nombor 1 ni apakah jawapan yang betul? Saya rasa D. Yes, very good Zarfan. Jawapannya adalah D. Okay, Zarfan simpan dulu dalam hati. Okay, siapa yang awak berkenan di hati awak? Okay, di negara beriklim sederhana, kadar fotosintesisnya akan menjadi lebih tinggi ketika so musim sejuk, musim luruh, musim panas dengan musim bunga. Dia ada dua jawapan yang saya rasa quite tricky di situ. Okay, so Zarfan, awak pilih yang awak rasa paling soleh sekali. Paling soleh sekali. Zarfan pilih Fakrul. Okay, so Fakrul, kadar fotosintesis ni paling tinggi pada bila? A, B, C, D. Jawapannya adalah B. Ya, betul. Sebenarnya jawapannya saya pilih dua-dua tau. B saya terima, musim bunga pun saya terima. Kenapa saya terima musim bunga? Kenapa saya terima musim bunga? Kenapa saya terima musim bunga? Saya suka A, saya suka B dengan D jawapannya. Bila musim panas, sebenarnya musim panas kita nak kata kadang-kadang dia punya air dia, sumber air dia kurang. Betul tak? Kalau musim bunga, kadar keamatan cahaya dia just nice dan sumber air dia banyak. So sebab tu jawapan dekat sini, jawapan dia tricky, dia ada dua. Dua-dua saya terima. Musim bunga dan juga musim panas. Okay, so Fakrul, pilih yang awak rasa paling bersopan santun, beradab, bersopan santun. Sebab ada bunga. Fakrul, pilih siapa Fakrul? Fakrul siapa? Yang awak rasa paling beradab. Fatin. Fatin Insyirah Fatin tu Insyirah Insyirah. Saya. Okay, saya kejap. Saya tersilap step lah. Allah lagi sekali. Dah, antara yang berikut yang manakah yang diperlukan dalam tindak balas cahaya proses fotosintesis? Tindak balas cahaya memerlukan mana? ATP, air, atom hidrogen dan juga karbon dioksida. Tindak balas cahaya perlukan yang mana satu? Saya rasa ATP. ATP? Setuju? Saya keliru. Okay, now tindak balas cahaya, awak tengok ATP diperlukan. Diperlukan ni perlu, bukan hasilkan tau. Diperlukan di sini adalah bahan mentah. ATP adalah hasil daripada tindak balas cahaya. Soalan di sini dia kata apakah bahan mentah yang diperlukan dalam proses tindak balas cahaya? Air. Yes, very good. So jawapannya adalah air. Sebab awak ingatkan dalam proses fotosintesis H2O plus karbon dioksida plus H2O akan menghasilkan glukosa plus tenaga dan juga air. Okay. So kita nak tengok kat sini, kalaulah saya terus potong pendek-pendek, ini dalam tindak balas cahaya. Ini adalah dalam tindak balas gelap. Glukosa dihasilkan kat mana? Tindak balas cahaya ke tindak balas gelap? Glukosa. Gelap. Yes, very good. Tindak balas gelap. Okay. Kenapa saya tulis tenaga kat sini? Astaghfirullahalazim. So, dia akan hasilkan oksigen. So, air dengan oksigen, tindak balas cahaya.
Okay, right. So itu jawapan dia. Oh, best ni. Okay, simpan dulu dalam hati tau. Antara graf berikut yang manakah menunjukkan kadar fotosintesis melawan keamatan cahaya dengan betul? So Fatin, pilih yang paling awak rasa, kita nak yang paling apa? Yang paling awak rasa paling cute sekali. Siapa dan Amsyah. kenapa? Amsyah. So Amsyah, ini adalah kadar fotosintesis melawan keamatan cahaya. Mana satukah graf yang betul? C. Yes, very good. Jawapannya adalah C. Okay, now soalan ni. Okay, persamaan berikut menunjukkan proses fotosintesis. Okay, P, Q, R. Okay, so apakah yang diwakili oleh P, Q dan R? Okay, so dekat sini Amsyah sekejap saya nak pilih orang yang macam mana kita nak. Amsyah pilih yang paling solehah. Huda. Huda. So Huda, apakah jawapan untuk soalan ni? B. Yes, jawapannya B. Jawapannya B. Okay. Jawapannya B. B ke D? D. D, donkey. So karbon dioksida, cahaya dia akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Yes, very good. Dan satu lagi adalah oksigen. Okay, now. Soalan seterusnya. Okay, saya baca dulu. Pernyataan yang berikut adalah mengenai kadar fotosintesis. Kadar fotosintesis meningkat apabila keamatan cahaya semakin bertambah. Okay. Bagi sesetengah tumbuhan, kadar fotosintesis berkurang pada waktu tengah hari panas. Kenapa tiba-tiba kan keamatan cahaya ni meningkat, kadar fotosintesis meningkat, tapi bila terlampau panas sangat, tiba-tiba kadar fotosintesis ni berkurang. Kenapa boleh jadi macam tu? Okay, so Huda pilih yang awak rasa yang kawan awak yang paling rajin tolong orang yang dalam kesusahan. Siapa yang awak rasa yang boleh diharapkan kalau kita dalam keadaan susah? Irina. Irdina. So Irdina. Okay, jawapan dia. Okay. Jawab. Jap. Okay, saya bagi awak masa. Mana satu yang sesuai? Okey, kita baca sama. Sel palisat mengalami plasmolisis akibat kehilangan air. Enzim yang terlibat dalam fotosintesis telah ternyata asli. Ketiga, liang stoma adalah tertutup untuk mengurangkan kehilangan air daripada daun. Keempat, kloroplas dan sel palisat dimusnahkan oleh haba. So, mana satu? C kot. Yes, C. Kenapa C ni ada main peranan? Sebab bila liang stoma tertutup, karbon dioksida tak boleh masuk kan? Bila liang tu tutup ni, kuranglah karbon dioksida ni masuk. Bila kurang karbon dioksida, so of course lah kadar fotosintesis akan berkurang. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Wow, okey, antara proses berikut yang manakah berlaku di X? Okey, so jawapannya sama ada penurunan karbon dioksida oleh hidrogen. Hidrogen dalam kes ni sebenarnya adalah NADPH. Penguraian air oleh cahaya matahari, penghasilan glukosa, penghasilan kanji. Okey, so Irdina pilih yang awak rasa paling kacak bergaya. Untuk jawab soalan ni, kat mata awak, orang tu paling kacak bergaya sekali. Siapa awak rasa paling kacak? Amal. Amal. Okey, Mah. Okey, Amal kacak bergaya. Ya, Amal kacak bergaya. So, apa jawapannya Amal? Okey, X tu apa? Saya bagi, X tu awak teka. Itu adalah tilakot ke stroma? Jap. Kita tengok yang macam duit shilling tersusun-susun tu kan. Itu tilakot ke stroma? Tilakot. Yes, tilakot. So dekat tilakot ni berlakunya apa? Tilakot ni berlakunya apa? Proses tindak balas cahaya ke tindak balas gelap? Tilakot. Tindak balas cahaya ke tindak balas gelap? Ni.
Cahaya. Yes, ini adalah tindak balas cahaya. Kalau dekat titik-titik ni adalah stroma. So kalau stroma adalah tindak balas gelap. Kalau tindak balas gelap, tindak balas gelap. Okay, so mana satu antara statement ni yang menghuraikan proses yang berlaku dalam tindak balas cahaya? A, B, C dan D. Mana satu yang berlaku dalam tindak balas cahaya? Saya je cikgu. Awak lah Amal lah. Amal jawab apa? Awak dah jawab ke belum? Soalan ni awak jawab. Kan awak kacak bergaya. So orang yang kacak bergaya jawab soalan ni. So apa jawapan dia? A, B, C, D? Jawapan dia Amal ni terkejut ke apa? B. Ya, very good. Jawapannya adalah B. Sebab dekat B ni tindak balas Saya cahaya nak pergi kan? dapur tadi. Oh, ya ke? Okey. Awak buat apa? Buat sepinggan ke? Now. Nak minum air. Okay. Alright, so yang ni awak simpan dulu dalam hati tau. Antara struktur A, B, C dan D, mana satukah berlakunya fotolisis air? So, fotolisis air ni berlaku dalam tindak balas mana satu? Tindak balas gelap ke tindak balas cahaya? Tindak balas cahaya. So, awak antara tengok ni, antara A, B, C, mana satukah yang berlaku, tindak balas cahaya ni berlaku kat mana? Lokasinya kat mana? Lokasi. Okay. Now, so Ama, pilihlah yang awak rasa cantik jelita. Tadi kacak bergaya kan, sekarang awak pilih yang cantik jelita untuk jawab soalan ni. Alah. Syamimi. Okay, Syamimi, antara A, B, C, D, dia kena betul-betul pilih. Okay, A, B, C, D, mana satukah lokasi untuk tindak balas cahaya? Tindak balas cahaya tadi kita dah terang kat atas tau. Amar ada cakap dia berlaku kat mana? Mimi ada tak? Syamimi. Ada tak dia? Ada. Okay. Alia Syamimi. Ada Syamimi? Ada tak? Alia Syamimi. Saya takut dia pergi sama ke surat 44. Okay, baca dulu. Okay. Now, okay. Alia Syamimi tak ada. Saya switch kat seorang. Saya switch dulu Okay. Right. So, yang ni yang saya pilih. So, okay. So, Amal pilih Alia, Mimi tapi Mimi tak ada. Saya takut dia ada hal lain. So, kita nak pilih seorang. Saya tengok Saya tengok nama list perempuan. Budak perempuan. Amira. Okay, Amira Maisarah. Awak teka tindak balas cahaya ni berlaku kat mana? B. Yes, jawapannya adalah B. B ni apa sebenarnya, Mira? B ni apa sebenarnya? Tilakoid. Yes, very good. Dia adalah tilakoid. Okay, seterusnya. Okay. Right, apakah yang akan berlaku kepada proses fotosintesis jika keamatan cahaya adalah rendah? Okay, so yang ini tindak balas cahaya. Kita buat slow-slow tau. Dalam tindak balas cahaya, dia akan menghasilkan NADPH dan juga satu lagi ATP. Dalam tindak balas cahaya juga ia akan menghasilkan ion hidroksida. Ion hidroksida ni akan turunkan elektron membentuk H2O dan juga gas oksigen. Ini peristiwa-peristiwa penting tau. Okey. So kalau dalam tindak balas gelap pula, gelap adalah apabila karbon dioksida buat apa Saya dah lupa ni. Karbon dioksida akan ditukar bentuk. Is it ayat dia? Dia apa, Ma? Akan diikat. Yes, thank you so much. Akan diikat. Ikat. Akan diikat menjadi sebatian organik karbon 5. Kemudian sebatian organik 5 ni akan pula membentuk sebatian organik karbon 6. Sebatian organik karbon 6 ini nanti dia akan bergabung dengan diturunkan oleh NADPH dan juga ATP
membentuk glukosa. So, tengok daripada sini. Tadi saya siapa Kak? Saya Amira Okay, so Amira, awak pilih orang yang paling bertanggungjawab. Rasa kat mata awak rasa siapakah yang paling bertanggungjawab sekali untuk menjawab soalan ini? Sekejap. Amira ada cakap tak? Siapa Amira? Ain. Ain. Okey, Ain. Okey, so saya dah dekat sini. Apakah yang akan berlaku kepada proses fotosintesis jika keamatan cahaya rendah? Mana satu? Kalau rendah mesti jawapan dia yang macam mana? Yang mesti yang negatif sikit kan? So mana satu? Ain. Ain, ada tak? Ke nak pass pattern kat orang lain? Ain. Ain. Amira, kena tukar orang lain lah. Oh, Luqman nak jawab tu. Amira, tukar lain. Amira, tukar lain Amira yang rasa bertanggungjawab selain daripada Ain. Amira, tukar Amira. Amira ada tulis tak? Ya. Okay Amira nak tukar lain. Tukar lain Amira. Okay, saya pilihkan nama. Saya sebutkan nama. Okay, selain daripada Ain, kita ada Nurin Aisyah, kita ada Alisa, kita ada Insyira, and then kita ada Radi, kita ada Widat, lepas tu kita ada kita ada Zarfan, kita ada Sini, kita ada Ali Ashikin, Idina, Fakri, Amsyah, Luqman, Cash ada, Huda ada, Fakrul ada, Yiwen ada, Amira Husna ada, Ama ada, Adam pun ada. So mana satu daripada ni semua nak yang awak rasa paling bertanggungjawab? Huda. Huda. Okay. So Sekali dah lah. Tak apa. tak apalah. Orang dah pilih tu. Janganlah macam tu. Cepatlah. Okay, so Ada awak rasa A, B, C, D. A, B, C, D. Senang. B. Yes, jawapannya adalah B. Sebab kita nak kata bila keamatan cahaya tu rendah, kurang NADPH tu dihasilkan. Bila kurang NADPH dihasilkan, so tak adalah glukosa sebab yang ini dah jadi kurang kan. So ini kurang, so glukosa pun jadi kurang lah sebab dia bergantung. Okay, udah. Sekejap, kita nak yang paling apa ya? Awak rasa yang paling bergaya sekali, yang paling smart, yang paling style sekali, paling stylo sekali. Simpan dulu lah hati, bagi saya explain dulu. Nah, raja di bawah menunjukkan graf isi padu gas karbon dioksida yang diambil atau dibebaskan oleh tumbuhan dalam sebuah hutan mengikut keamatan cahaya yang berbeza. Okey, dia suruh terangkan graf yang ini. Pada titik W, kuantiti pembebasan gas karbon dioksida adalah sifar. Okey, kita tengok dulu tau. W ni apa yang banyak? Kadar respirasi kan? Kadar respirasi adalah lebih tinggi berbanding kadar fotosintesis. Kalau atas ni adalah kadar fotosintesis adalah tinggi berbanding kadar respirasi. Kalau X ni adalah kadar fotosintesis adalah sama dengan kadar respirasi. So, udah pilih yang awak rasa paling style sekali, paling pandai bergaya sekali, paling stylo sekali untuk menjawab soalan ini. Radi. Tiga. Okay, paling style, cepat, paling bergaya. Okay, so jawapan yang betul mana satu? Sekejap baca sekejap. Okay, panjang kan? Okay, faham. Baca dulu. Baca. Mana satu? Ready? Mungkin B. Okay. Dia kata, pada titik X kuantiti yes, jawapannya adalah B. Ada sama sebab dia adalah statement yang panjang. Okay, Radi kan? Okay, Radi, awak pilih, awak rasa yang paling, kita nak yang paling apa? Saya ada satu box tau. Tapi saya tak bawa. Satu box tu semua saya ada. Saya tahu. Last sekali.
paling terror main PUBG? Untuk jawab soalan ni. Paling terror main PUBG siapa? Mecha. Mecha. Kenapa So dekat sini sebenarnya dia nak merujuk kepada sini tau. Dia ada yang kecil-kecil kat sini. Ni ada 1, 2. Ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang saya bulatkan apa ni sebenarnya? 1, 2, 3. Ni bawa dekat epidermis bawah. Yang saya bulatkan apa ni sebenarnya? Yang saya bulatkan apa ni? Dekat lapisan bawah tu ada satu liang. Apa nama liang bawah-bawah ni? Apa nama liang kecil yang ada kat bawah daun? Dia start huruf S. Yes, very good. Stoma. So apa kaitan stoma dengan kadar fotosintesis? Kadar fotosintesis ni akan meningkat apabila apa? Stoma banyak ke stoma sikit? Stoma. Teka. Stoma ni untuk siapa masuk sebenarnya? Stoma ni nak bagi siapa masuk? Stoma ni nak bagi siapa masuk? Karbon dioksida. Karbon dioksida. So kalau logik awak, kalau stoma banyak tak karbon dioksida boleh masuk kat dalam daun ni? Banyak. Banyak. So nak stoma banyak ke stoma sikit? Stoma sikit. Banyak. Banyak le. So bila stoma banyak, kita nak kata bila stoma banyak, banyaklah karbon dioksida tu boleh masuk dalam daun. Bila banyak karbon dioksida, so sebab tu kadar fotosintesis akan meningkat. So jawapannya adalah B. So last sekali. Okay. Last kali ni kita nak orang yang macam mana? Saya tak bawa ada satu box tau. Satu box tu saya ada tulis box tu namanya adalah Jar of Awesomeness. Semua saya letak dalam tu. Okay. Saya tahu. Yang paling banyak fans. Last kali. Saya tak nak yang paling banyak crush. Crush korang suka orang. So yang ini orang tu pula ramai orang suka dia. So paling banyak fans. Dalam kelas awak siapa yang paling ramai fans? Nurin, pilih Nurin. Nurin pula. Aisyah, pilih Aisyah. Awak rasa paling banyak fans kat dalam kelas awak tu. Selain awak Tengok sini nama okey. Pilih. Diorang sebut nama siapa ni? Tak apa sih, nak Lokman lah. Lokman! Keluar dah. Terus serius ah. Ya, Dia baru ada. masuk, baru masuk. Ada bukan. Okay, Luqman. Dia ada tak? Luqman. 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 Siut lah. Okay, Luqman. Yang mana satukah yang kerja dia akan mengangkut air? Dia antara jawapan dia bagi ni je. Jawapan dia antara M dengan ni je. M dengan N je. Mana satukah yang angkut air? Mana satukah yang angkut ni? Kalau yang angkut air dia adalah xylem. Kalau angkut bahan organik ni, ini adalah phloem. So teka antara M dengan N, mana satu xylem, mana satu phloem? Mana satu dulu yang saya ajar dia adalah lohong kosong. Dia tak ada apa-apa. Mana satu dalam gambar tu awak rasa dia merujuk kepada xylem? Mana satu yang merujuk kepada phloem? Phloem dia ada sitoplasma sikit. Sekejap. Teka. M tu xylem ke phloem? Dia lohong kosong tu. Kalau yang lohong kosong dia sel mati, xylem ke phloem? Dia berkayu. Dia berlignin. So itu adalah kepunyaan siapa? Xylem ke phloem? Phloem ke? Are you sure? So phloem, kesian dia. Kan Amsyah kan? Tak. Kau tak kenapa dia tak boleh jawab. Inilah baru dia bersemangat masuk kelas bio. So ini okey. Ini adalah xylem. Kenapa dia xylem? Awak nampak dia kayu tau. Dia kosong. Ini xylem. Kalau awak nampak titik ni, kononnya ini macam sel hidup lagi. Ini adalah phloem. So, jawapan awak, mana satu jawapan awak? Mana satu? C. Yes, jawapannya adalah C. So, itu sahaja. Okay, so do you have any question for this topic? Ada apa-apa masalah untuk topik ini? Kesimpulannya, tak ada. Okay, kesimpulannya, dekat daun, tajuk ni bab 2, kita cerita pasal daun. So, dalam
dalam struktur daun ni, kita dah belajar berapa proses yang berlaku kat daun. Berapa proses yang berlaku kat daun? Apakah proses yang berlaku kat daun? 2. Fotosintesis dengan respirasi. Fotosintesis dengan respirasi. Lagi? Kalau saya nak tambah satu tadi yang kita titik pampasan tu apa lagi? Dekat daun berlaku apa? Dekat daun juga boleh berlaku apa? Proses respirasi. Yes, dia boleh berlakunya proses respirasi. So dekat daun ni dia berlakunya adalah satu kita kata tadi transpirasi. Dia berlakunya fotosintesis. Dan satu lagi awak ada belajar pasal pertukaran gas. Pertukaran gas ni di bawah pertukaran gas. Pertukaran gas. Di sini kita boleh masukkan dalam proses respirasi. Okay. So apakah yang awak faham pasal proses transpirasi? Transpirasi adalah proses apa? Transpirasi adalah proses apa? Proses tumbuhan kehilangan air melalui sejatan. Yes, proses H2O tersejat keluar melalui stoma. Okey. Kalau fotosintesis ni boleh terbahagi kepada berapa? Sekejap saya nak tanya budak. Ada seorang. Okey, saya nak tanya Adam. Proses fotosintesis ni kita boleh pecahkan kepada berapa? 2. Apa dia? Tindak balas cahaya dan tindak balas gelap. Tindak balas cahaya dan tindak balas gelap. Okey, mana satukah yang melibatkan pengujaan elektron? Cahaya ke gelap? Cahaya. Ya, very good. Cahaya, sini adalah elektron. Okay, so sini melibatkan fotolisis. Okay, alright. So, now, apakah itu titik pampasan? Last kali saya nak bagi penghargaan. Soalan saya last kali adalah Cash ada Cash? Cash, are you still there? Ya, ada. Ada. So, what do you understand about titik pampasan? Apakah yang awak faham mengenai titik pampasan? Titik pampasan adalah satu keadaan apabila keadaan fotosintesis dan respirasi sama. Yeah, very good. Okay, apa kesan kalau titik pampasan? Oh, tu, Cash tak payah jawab tu. Apakah kesan titik pampasan tu berlaku pada jangka masa yang lama? Apakah kesan pada tumbuhan itu? Okay, so kita nak bagi siapa? Saya dah dengar Fakrul, saya dah dengar ni. Yuen, boleh jawab tak Yuen? Yuen, can you answer the questions? Apa jadi kalau titik pampasan tu berlaku pada jangka masa yang lama? What will happen to the plant? Apakah yang akan terjadi pada tumbuhan tu? Ni lepas tu saya habiskan. Apa jadi? Yuen rasa apa? Dia mati ke? Yuen ada tak? Yuen! Dia malu ke? Alia Syikin boleh jawab? Alia Syikin. Ya, cikgu. So, tumbesaran. Okey, tak apa. Event ada. Okey. Tumbesaran tu berlaku atau tidak? Berlakunya tumbesaran atau tidak? Berlaku tak? Yes, betul. Tumbesaran. Tapi tumbesaran tu berlaku atau tidak? Berlakunya tumbesaran ke tak? Kalau titik pampasan tu berlaku pada masa yang lama, berlaku tak proses tumbesaran? Tu je. Yes or no? Tak berlaku kan? Dia cuma, kita nak cakap glukosa yang dihasilkan tu hanya untuk hidup. Tapi tak ada glukosa berlebihan. So senang kata tumbesarannya tu tak dapat berlaku. Tu yang tadi siapa cakap dengan saya? Amsyak? Bukan Amsyak, Amar. Amar kata tumbuhan tu ketot. Betul kan tadi dia cakap ketot? Ke bantut? Tumbuhan tu katakanlah dia bantut. Macam tu. So, itu sahaja. Thank you so much.